Tragedi kondominium runtuh beberapa dekad lalu masih segar dalam ingatan dan terus menjadi tanda tanya sehingga hari ini. Beberapa percobaan membangunkannya gagal, seolah-olah ada sesuatu di tanah itu yang tidak mau diganggu. Namun masih ada juga yang tetap berdegil. Aku Amir, seorang arsitek muda ketika itu yang diberikan kepercayaan untuk mengetuai proyek pemulihan tapak itu. Ramai yang kata tempat itu keras. Ada yang mendakwa ia penempatan roh-roh yang tidak sempat naik. Tapi entah kenapa pada masa itu aku begitu yakin bahawa tragedi itu hanyalah kegagalan struktur. Segalanya ada penyelesaian. Itu yang aku fikirkan. Setelah seminggu projek berjalan, satu demi satu kejadian pelik berlaku. Pekerja cedera tanpa sebab jelas. Perkakas hilang. Dan kemudian muncul di tempat yang tak logik. Mesin baru rosak, seperti ada yang sengaja sabotaj. Dan beberapa pekerja mengadu ternampak kelibat manusia yang berdiri jauh sambil memandang sebelum hilang begitu saja. Aku sendiri pernah dengar bisikan, "Jangan teruskan, aku cuba abaikan." Takkan aku nak berhenti semata-mata kerana bisikan yang tak dapat membuktikan apa-apa. Kerja tetap kerja. Dan ego manusia sememangnya lebih besar daripada rasa takutnya. Satu malam aku dapat panggilan kecemasan dari tapak pembinaan. Ada lubang besar muncul selepas tanah tiba-tiba merekah. Aku ke sana dan ketika aku buat tinjauan, tanah tiba-tiba peroi di bawah kaki aku. Dan aku jatuh ke dalamnya. Ku terasa seperti jatuh ke dalam kegelapan yang tak bertepi. Sunyi, seolah-olah dunia berhenti bernafas. Setelah bersusah payah, aku berjaya keluar dari lubang itu. Tapi suasana di tapak pembinaan begitu berlainan. Segalanya muram, dingin hingga menggigit kulit. Kabus tebal bergantungan di udara. Dan ada manusia di sekeliling aku, memakai serba putih dengan muka pucat tanpa suara. Memerhati aku seperti aku orang asing. Seorang wanita menunjuk ke suatu arah. Di situ terbujur satu tubuh. Setelah aku amati, baru aku sedar, itu adalah tubuh aku. Mata terbuka, kaku. Berlumuran darah. Aku meraung penuh penyesalan. Tapi raungan aku bergema sambil diperhatikan manusia-manusia itu. Kemudian aku dengar bunyi mendatar yang panjang. Dan kemudian berubah menjadi putus-putus. Tubuh aku terasa seperti disentap oleh satu kejutan elektrik berkuasa tinggi. Aku menarik nafas kuat, seperti dalam kelemasan. Dan akhirnya aku sedar aku berada di hospital. Dokter kata aku pingsan akibat terjatuh. Tetapi aku tahu, aku pernah berada di sana, seperti mereka juga masih di sana. Setelah sembuh, aku letak jawatan. Aku tinggalkan projek itu. Projek itu terbengkalai semula, sama seperti semua projek sebelum ini di tapak itu. Kadang-kadang bila aku lalu kawasan itu, aku masih boleh nampak kelibat-kelibat yang sama. Mereka berdiri sambil memandang aku. Adakah hijab mata aku telah terbuka? Atau aku sebenarnya pernah mati dan hidup semula? Mungkin lubang itu bukan sekadar rekahan tanah. Mungkin ia sebenarnya pintu. Pintu ke alam yang tidak kelihatan pada mata kasar manusia. Jangan lupa like, komen, dan share sebagai tanda sokongan. Dan subscribe untuk cerita selanjutnya. Terima kasih.